Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu ayah yang awesome dan hebat-hebat di luar sana. Mulai hari ini dan minggu-minggu yang seterusnya, Teacher Amy akan kongsikan dan huraikan dengan lebih lanjut tentang setiap sensori yang terdapat di dalam perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Jadi, kalau ada ibu ayah yang dah pernah menonton video Teacher Amy yang sebelum ini, Teacher Amy ada tunjukkan satu piramid yang menunjukkan tentang perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Di mana dalam piramid tu ada menunjukkan terdapatnya 7 sensori yang berada di bahagian yang paling bawah ataupun tahap yang paling asas yang perlu dikuasai oleh anak-anak sebelum daripada perkara-perkara yang lain. InsyaAllah untuk video kali ini, Teacher Amy akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai deria vestibular. Sebenarnya deria vestibular ni dia saling berkait dengan deria proprioceptif sebab kedua-dua sensori ini adalah sensori pergerakan yang ada dalam tubuh badan kita. Tapi hari ini Teacher Amy akan terangkan mengenai deria vestibular sahaja dulu. Okey? Vestibular. Apa tu vestibular? Deria vestibular ni sebenarnya adalah deria keseimbangan. Apa pula keseimbangan? Keseimbangan ni pula dia merujuk kepada macam mana tubuh badan kita ni react dengan environment dan surrounding kita. Contohnya bila kita nak duduk. Macam mana cara badan kita ni nak seimbangkan diri daripada posisi berdiri untuk duduk supaya badan kita tak jatuh. Dan keseimbangan ni juga dia merujuk kepada macam mana anak ni tahu yang dia ni nak berdiri sengit ke, berdiri tegak ke, ataupun kalau ada orang yang tolak dia daripada bahagian belakang atau dari kanan ke. Jadi dia tahu macam mana nak sengitkan badan dia supaya dia dapat semula keseimbangan diri dia. Dan perbuatan ni ia dipanggil sebagai protective reaction. Kenapa protective reaction ni penting? Dah nama pun protective reaction, jadi dia penting untuk keselamatan diri anak-anak kita. Sebab bila anak-anak ni ada protective reaction, ini bermaksud anak-anak itu dah membesar dan mempunyai sistem sensory vestibular yang baik. Dan anak ni tahu macam mana nak seimbangkan tubuh badan dia apabila ada cabaran daripada surrounding ataupun sekeliling dia. Contoh macam yang saya sebut tadi, apabila anak ni ditolak ataupun bila anak ni nak langkah longkang, jadi dia tahu macam mana untuk seimbangkan diri dia supaya dia tak jatuh dalam longkang. Keseimbangan ni lah yang akan memberikan seseorang manusia tu protective reaction. Sebab bila anak ni dah ada ataupun dah kuasai deria keseimbangan ni dengan bagus, dia akan tahu macam mana nak bertindak bila berlakunya situasi ataupun apa-apa keadaan yang tertentu. Dan deria vestibular ni juga dia membantu anak kita untuk memanjat, berlari, naik basikal, melompat, meniti jambatan dan semua aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan dan keseimbangan badan tanpa jatuh. Tetapi untuk anak-anak yang tak mendapatkan rangsangan yang secukupnya akan berkemungkinan dia mengalami sensory processing disorder ataupun SPD. SPD ni berlaku disebabkan otak yang tak dapat nak proses input yang diterima daripada deria. Sama ada input yang sampai ke dalam otak tu mungkin diproses secara berlebihan iaitu hypersensitive, ataupun input tu tak sampai ataupun dipanggil sebagai hyposensitive. Ramai anak-anak seperti autism, ADHD, ADD, sindrom Down dan lain-lain mempunyai isu sensori ni. Tapi ingat, bagi anak-anak yang normal pun sebenarnya dia tak berkecuali ya. Lagi-lagi untuk zaman yang di mana anak-anak terlebih screen time mereka. Yang seterusnya, Teacher Amy akan berikan contoh masalah-masalah SPD yang melibatkan deria vestibular ni.
Untuk kategori yang pertama ni, kita akan nampak pada anak-anak ni yang dia pertama, dia tak boleh duduk diam. Contohnya bila kita paksa dia duduk, anaknya akan goyang-goyang kaki, kita goncang kaki dia. Yang kedua, dia suka buat sesuatu aktiviti yang laju dan berbahaya. Contoh macam dia naik buai tu, nak naik buai laju-laju sampai kita tengok pun kecut perut. Yang ketiga, dia suka goyangkan badan dia sepanjang masa. Yang dipanggil sebagai body rocking. Yang keempat, dia suka melompat pada perabot macam katil, sofa, dan dia suka berputar-putar pada kerusi yang berpusing-pusing, dan macam-macam lagi perlakuan dia yang aktif. Bagi kategori yang kedua pula, kita akan dapat lihat pada anak-anak ni, yang pertama, dia tak suka main-mainan macam buai, gelongsor dan macam-macam mainan lagi lah. Dan kedua pula, dia gayat bila dia kena turun tangga ataupun dia kena jalan di atas permukaan yang tak rata. Dan yang ketiga, anak ni dia senang mabuk dalam kenderaan yang bergerak. Yang keempat, dia sangat pasif dan kurang aktif. Dan yang terakhir, anak-anak ni dia gayat atau dia takut bila kaki dia tak cecah pada lantai ataupun tanah. Terutama semasa dia bermain lah, contoh seperti mainan buaian tadi. Jadi, itulah sedikit penerangan mengenai deria vestibular. Sampai di sini saja dahulu untuk perkongsian kita yang kali ini. Ibu ayah nak tahu tak apa yang antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk merangsang deria vestibular untuk anak-anak ni? Kalau nak, insya-Allah nantikan video Teacher Amy yang seterusnya. Insya-Allah Teacher Amy akan kongsikan di dalam video-video yang seterusnya nanti. Jadi Teacher Amy ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu ayah semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.